Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Masjid Mujahidin dan terima kasih kerana masih memilih Masjid Mujahidin untuk hadir ke kuliah duha yang penuh barakah ini, yang bakal disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Izal Mustafa. Seterusnya, marilah kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga dan sahabat baginda, para aulia dan anbiya, para syuhada, dan kepada guru-guru kita sekalian muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan tidak lupa juga kepada para penghasas serta kesemua jemaah dan relawan yang telah banyak menabur bakti dan jasa kepada Masjid Mujahidin yang dahulu maupun yang sekarang. Kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, serta semua para penderma yang menyumbangkan serta semua para penderma yang menyumbangkan kepada masjid ini. Dan marilah sama-sama juga kita mendoakan semoga wabak penyakit ini dihilangkan oleh Allah SWT dan diberikan ubat atas rahmat Allah SWT, dan semoga negara Singapura diberikan perlindungan senantiasa makmur, aman dan damai, dan rakyat bersatu padu, bergotong royong dan dapat menjalankan kerja-kerja kebajikan dengan penuh rasa kasih sayang, dan semoga ekonomi Singapura dalam keadaan stabil dan maju. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk pengetahuan bersama, para dewan Masjid Mujahidin akan menjalankan kutipan tabung bergerak untuk mengisi dana pentadbiran Masjid Mujahidin. Ribuan terima kasih diucapkan atas sumbangan ikhlas para jemaah sekalian, semoga diberkati dan dirahmati Allah SWT. Untuk pengetahuan bersama, para jemaah boleh membuat pembayaran zakat harta di kaunter kami pada waktu pejabat ataupun di MUIS ataupun melalui online. Terima kasih. Kepada para jemaah yang dirahmati Allah SWT, kami memohon kerjasama untuk menjaga keselamatan para jemaah dalam masjid ketika beribadah dengan pertama, memakai pelitup muka dengan betul. Kedua, menggunakan sejadah peribadi pada mereka yang mengerjakan solat. Ketiga, tidak bersentuhan di antara jemaah. Salam mufti digalakkan. Serta digalakkan untuk mengambil wuduk daripada rumah. InsyaAllah selepas kuliah duha nanti, kami mohon kerjasama para jemaah untuk beredar melalui pintu mengikut zon 1, 2 dan 3 masing-masing. Dan jemaah yang saf akhir yang akan keluar dahulu dan diikuti dengan saf seterusnya, sehingga saf yang awal yang akan keluar akhir daripada masjid. Dan harap jemaah untuk menjaga jarak selamat 1 meter dari yang lain. Terima kasih dan semoga Allah SWT memberkati jemaah sekeluarga dan membalas segala jasa baik ini. Amin ya rabbal alamin. Para sukarelawan Masjid Mujahidin akan memastikan para jemaah keluar dewan solat dengan aman, tenang dan selamat, mengikuti jarak selamat 1 meter. Kerjasama para jemaah akan menyediakan IC ataupun Trace Together token untuk di-scan selamat sebelum keluar masjid. Para jemaah yang dikasihi, kami sedang mengumpul dana untuk perbaikan semula bumbung Masjid Mujahidin yang sedang mengalami kebocoran. Kami merayu kepada para jemaah yang dermawan
sekalian untuk sama-sama bergabung dalam usaha ini. Sokonglah kami dan doakan kami. Anda rindu pada Ramadan? Tak lama lagi Ramadan akan datang, insya-Allah. Kami juga merindui kehadiran Ramadan dan para jemaah yang sentiasa memberi sokongan dan doa buat kami. Masjid Mujahidin ingin mengundang para jemaah sekalian yang ingin menaja dan menyalurkan infak ataupun derma untuk projek Ramadan tahun ini. Kami amat mengalu-alukan tajahan ini untuk menampung kos operasi keseluruhan pada bulan Ramadan yang bakal menjelang nanti. Kami di Masjid Mujahidin mendoakan para jemaah sekeluarga berada dalam lindungan rahmat Allah SWT dan dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh barakah tidak lama lagi. Borang tajaan Ramadan boleh didapati di kaunter Masjid Mujahidin ataupun melalui link yang ditayangkan di skrin. Semoga Allah memberkati segala usaha kita bersama. Marhaban ya Ramadan. Bagi para jemaah yang membawa kenderaan, kami ingin merayu agar tidak meletakkan kenderaan anda sembarangan dan diharapkan agar para jemaah dapatlah meletakkan kenderaan anda di kapak HDB. Para jemaah juga tidak dibenarkan meletakkan kenderaan anda di sepanjang Stirling Road yang boleh menjejas lalu lintas, terutama sekali di sepanjang Seleko. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Pada akhir kuliah nanti mohon kerjasama para jemaah agar keluar dengan tenang, aman dan selamat. Jangan lupa keluarkan IC anda ataupun trace together token anda untuk scan selamat dan jarak di antara satu sama lain 1 meter. Semoga Allah SWT merahmati perjalanan anda semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawatul karim شهرا وحولا ألف ألف على الرسول للمعلى صلوات الكريم شهرا وهولا ألف ألف على رسول المعلى صلوات الكريم شهرا وهولا ألف ألف على رسول المعلى يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين
يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين يا الله يا الله يا فتاه يا عليم رب افتح قلوبنا فتوح العارفين حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا 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 الله تبنا يا الله تبنا يا الله تبنا يا الله تبنا يا الله ورجعنا 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 يا الله ورجعنا 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 يا الله وندمنا 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 يا الله وندمنا 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا قد كفاني علم ربي
من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري شاهد لي بافتقاري أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا فلهذا سر أدعو في يساري وعساري فلهذا سر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري دن فخري واضطراري دن فخري واضطراري أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف هالي أنت تعلم كيف هالي أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ke atas kita. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi dalam majlis yang penuh berkah ini. Kita ini berada di ambang bulan Ramadan para jemaah rahimakumullah. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pelbagai keberkatan. Bulan yang mana setiap hari itu merupakan peluang untuk seseorang itu mendapat pengampunan Allah, untuk seseorang itu dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana padanya ada 30 peluang untuk Allah kurniakan kepada kita doa yang mustajab, kan itu hadis Nabi. Walisaimi 'inda fitrihi da'watun la turad, bagi orang yang berpuasa pada saat dia berbuka ada satu doa yang Allah tidak akan tolak. Bahkan dalam hadis yang kedua Nabi menyebut bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada orang mukmin itu untuk mendapat pengampunan Tuhan pada bulan Ramadan. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh penghayatan, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi begitu banyak peluang yang Allah kurniakan. Jadi begitu rugi para jemaah sesiapa yang datang Ramadan, lalu Ramadan pergi, sedangkan tak ada satu doa pun yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Bahkan lebih teruk lagi kalau dia tak ada peluang pun ataupun dia tidak ada usaha pun untuk memanjatkan doa. Allah Subhanahu wa taala kurniakan peluang untuk mendapat pengampunan, tapi Ramadan datang dan Ramadan pergi, dia ini tetap juga belum mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW pernah satu ketika Nabi ini naik dekat atas mimbar dan malaikat Jibril mendoakan, lalu Nabi SAW mengaminkan antara doa. Jadi ada 3 doa Nabi, ada tiga doa malaikat. Antaranya para jemaah, amat rugi dan amat rugi siapa yang datang Ramadan, lalu Ramadan pergi, walam yughfar lahu, sedangkan dirinya belum lagi diampun oleh Allah. Malaikat Jibril mendoa, Nabi katakan amin. Nabi katakan amin. Setelah khutbah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, tadi kami dengar kamu sebut amin, 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 apa cerita? Maka Nabi sampaikan, tadi Malaikat Jibril sewaktu Nabi nak naik mimbar, Malaikat Jibril panjatkan 3 doa. Salah satu doanya pasal Ramadan para jemaah. Jadi insya-Allah lah jangan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tidak tergolong daripada golongan yang sedemikian rupa. Amat rugi para jemaah. Jadi amat rugi. Kita ini berada di awal, di ambang Ramadan. Seorang mukmin itu ulama katakan dia jaga ataupun dia lihat kepada dia punya niat di awal satu amalan. Kenapa dia nak melaksanakan sesuatu amalan? Kemudian dia cek dia punya niat di pertengahan sesuatu amalan. Kemudian perhatikan, perbaiki niat semula di penghujung sesuatu amalan. Maksudnya apa para jemaah? Ini ulama tasawuf punya perbincangan. Untuk seseorang mukmin itu sentiasa memerhatikan tahap keikhlasan dia kepada Allah. Kadang-kadang kita dah ikhlas dah. Tapi dekat pertengahan itu, wallahu a'lam, syaitan ni kan memang kerja dia 24 jam para jemaah. 24 jam mengganggu insan, termasuk sedikit riak dekat jasad. Saya ni nak keluarkan sedekah, mula-mulanya ikhlas. Tahu-tahu ada riak. Na'udzubillah. Jadi kita cek kita punya amalan ni cocoklah ataupun sesuailah. Kita ni berada di awal, before lagi nak start bulan Ramadan. Kita tanamkan tekad para jemaah. Kalau boleh Ramadan kali ini kita nak Ramadan yang terbaik insya-Allah, subhanallah. Katakanlah kalau Ramadan tahun ini merupakan Ramadan kita yang terakhir. Sebelum ni Allah takdirkan dah 40, dah 20, dah 30 tahun buat Ramadan. Allah takdirkan mungkin Ramadan kita ada, bukannya kita tak puasa, tapi ada rongak-rongak. Mungkin tahun lepas sibuk nak cari kerja kan, waktu CB. Mungkin tahun yang berikutnya baru pindah rumah. Tahun yang sebelumnya pula ada ahli keluarga yang sakit. Jadi kita puasa, tapi tarawihnya tak cukup, mungkin tahajudnya pun tak buat. Tak ada usaha untuk mencari 10 malam Lailatul Qadar. Ada rongak-rongak lah sana sini. Cuba kita jadikan Ramadan kali ini para jemaah kita fokus, kalau boleh ya Allah, aku nak Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik.
Kalau esok datang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh ataupun tidak para jemaah, Ramadan tahun 2021 ni kita ini persembahkan di hadapan Allah. Ya Allah, ini Ramadan kali ini aku buat yang paling baik. Masya-Allah. Kita puasa para jemaah, puasa dari segi dalam erti kata yang sebenar-benarnya. Kita bukan saja menahan lapar dahaga, tapi kita jaga lisan juga. Kita jaga juga kalau anak-anak muda dan sebagainya, jaga juga amalan kita dekat apa yang kita buatkan, apa yang kita luahkan dekat social media. Itu kalau dah mengumpat juga kan, gosip. Jadi kita cuba para jemaah untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang paling baik dengan tarawihnya, dengan tahajudnya, dengan qiyamnya, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah itu saja yang Allah tuntut. 30 hari ini fokus. 30 hari ini kita buat amalan dengan penuh berjaga para jemaah. Supaya dengan harapan di penghujung Ramadan, Allah kurniakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 month. Ulama tafsir membahaskan kenapa 1000 bulan. Allah boleh sebut nombor yang lain. Tapi why? Kenapa Allah sebut 1000 bulan? Kenapa para jemaah? Setahun ada 12 bulan. Jadi kalau 12 bulan kita divide by 1000 bulan, apa kita dapat? Kita dapat sikit lebih kurang 80 lebih tahun. Jadi 2 rakaat kalau kita buat dan malam itu malam Lailatul Qadar, pahalanya times dilipat kali ganda kan 80 tahun. Kita keluarkan sedekah, kita rasakan $1 saja masuk kat tabung masjid. Tapi Allah takdirkan malam tu malam Lailatul Qadar. Kan? Pahalanya lipat kali ganda 80 tahun. Kenapa 80 tahun? Kerana itu umur biasa umat akhir zaman. Umur Nabi 64 tahun, umat ya adalah orang 70, ada 80, jarang sangat umat Nabi ini sampai 100 lebih para jemaah. 100 tahun yang dulu kita tak wujud dan 100 tahun yang mendatang pun kita dah tak ada dah. Jadi itu hikmah dia. Esok kita datang di hadapan Allah dengan pahala seumur hidup punya amalan, tapi ada juga Masya Allah Lailatul Qadar punya pahala. Ini lagi satu umur ni, 80 years punya amalan. Saya tak pernah buat ya Allah. Itu Lailatul Qadar tahun 2021 kamu dapat. Masya Allah. Itu hikmah dia para jemaah. Jadi insya Allah kita usaha. Dan peliknya para jemaah, setiap tahun, every year, Lailatul Qadar ni ada. Kan? Itu kan keyakinan kita, setiap tahun ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni berlaku pada 10 malam yang terakhir. Tapi belum tentu setiap tahun semua orang dapat Lailatul Qadar. Jadi kita cuba usaha para jemaah untuk kita ini untuk kita ini menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah, kita pergi kepada perbahasan kita. Jadi kalau siapa yang ada buku ini, 2-3 kelas yang akan datang, yakni Ramadan pun nanti insya-Allah ada kelas, melainkan minggu yang terakhir sebelum raya nanti tak ada kelas lah. Jadi 2-3 kelas yang mendatang ini saya akan membahaskan daripada muka surat 113 hingga ke muka surat 130, yakni sekitar 15 muka surat yang mendatang. Ia berkenaan dengan 3 tahun yang pertama setelah Nabi SAW mengiklankan agama Islam, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Sayyidina Rasul wa anzir ashiratakal aqrabin ataupun fasda' bima tu'mar. Allah katakan, maka sampaikanlah apa yang telah kamu perintahkan, apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Jadi dah datang perintah daripada Allah, kamu kena sampaikan. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, sekarang ini bangun dan berilah peringatan. Jadi dah ada perintah untuk Nabi bangun. Jadi setelah itu Sayyidina Rasul mula untuk menyebarkan Islam. Jadi ini graf ini telah saya kongsikan pada minggu lalu. Kita akan membahaskan pada 3 kelas yang mendatang ini sekitar peringkat kedua dakwah. Peringkat yang pertama, Nabi menyeru secara bersembunyi-sembunyian. Ada yang kata berapa bulan, ada yang kata selama setahun, 2 tahun, ada yang kata 3 tahun yang pertama. Menurut Syekh Al-Mubarakfuri, 3 tahun yang pertama. Pada 3 tahun yang pertama ini, Nabi SAW memilih para jemaah siapa individu yang ingin Nabi SAW tarik ke dalam agama Islam. Nabi memilih. Nabi SAW juga memastikan bahawa pilihan Nabi ini menyeluruh
Semua kabilah dekat kaum Quraisy itu ada satu ataupun dua wakil yang tertentu. Dan kemudian Nabi SAW juga memilih daripada pelbagai lapisan masyarakat. Daripada anak muda, daripada yang dewasa, daripada yang kaya raya, hamba sahaya, daripada yang fakir miskin, semuanya ada. Ada juga kaum lelaki dan ada juga kaum wanita. Itu berlaku pada 3 tahun yang pertama. Yakni sekitar 150-200 orang terkumpul para jemaah dan memeluki agama Islam ketika itu. Sekarang ini kita membahaskan tentang peringkat kedua, yakni seruan secara terang-terangan. Seruan secara terang-terangan. Jadi isu ini telah kita bahaskan pada minggu lalu, bagaimana apabila ulama kata Nabi ini berdakwah secara bersembunyi, bukan bermaksud para jemaah Quraisy tak tahu langsung, tidak. Kerana Quraisy tahu bahawa Nabi SAW ini menyampaikan apa, mereka tahu. Dan mereka juga ada dengar desas-desus tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi Nabi SAW ini tidak menyampaikan secara terang-terangan, tapi lebih kepada secara personal. Itu maksud bersembunyi-sembunyi. Kerana ada sebahagian mungkin ajaran sesat, dia kata, ni Nabi pun bersembunyi, saya pun boleh ajar kamu sembunyi-sembunyi, tak apa. Ini tak ada. Kerana dalam Islam tak ada istilahnya mengajar agama secara bersembunyi. Segalanya Nabi dah jelaskan. Kalau ada ajaran yang mengajar secara bersembunyi, sesat ke, ajaran yang selalu ekstrim ke, ini satu petanda, is a signature, red flag bahawa ajaran itu kemungkinan besar ajaran yang meragukan. Umar ibn Abdul Aziz, cucu kepada Umar ibn Khattab, dia berkata, "Idza ra'aitan nas yatanajawna fi amri dinihim." Kalau kamu lihat ada orang berbisik-bisik tentang urusan agama tanpa membawa orang ramai bersama. Dia kata, "Fa'lam annahum ala ta'sis ad-dalalah." Maka ketahuilah bahawa kemungkinan besar mereka punya dasar itu adalah dasar yang sesat. Kerana Umar katakan, there's no such thing as sembunyi. You don't need to hide dalam agama ni. Kalau ada orang sembunyi-sembunyi, ni kemungkinan besar ni adalah satu kesesatan. Jadi itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, seruan secara terang-terangan. Para jemaah rahimakumullah, kalau kita dapat menyaksikan pada 3 tahun yang mendatang, daripada tahun ketiga kenabian hingga ke tahun ke-6 kenabian, apa yang berlaku? Biasanya Sayyidina Rasul ini yang akan memulakan sesuatu inisiatif. Nabi akan buat dulu para jemaah. Bahkan sepanjang sirah, sewaktu Nabi hijrah, setelah Nabi hijrah, setelah dah sampai dekat kota Madinah hingga ke hari akhir Nabi wafat, segala keputusan yang Nabi buat, Nabi yang selalu initiate, Nabi selalu yang memulakan. Quraisy yang tergopoh-gapai, yang terkapai-kapai cuba nak react ataupun ingin untuk mencari jawapan terhadap apa yang Nabi SAW bawa. Itu dia Nabi SAW. Nabi mubadir. Nabi akan start dan orang lain akan mengikut. Itu menunjukkan petanda apa para jemaah? Bahawa Nabi ini merancang. Dan rancangan Nabi ini kadang-kala begitu teliti. Nanti kita akan menyaksikan bagaimana hijrah ke negara Habasyah. Untuk kita macam okeylah, itu Nabi hijrah nak cari tempat selamat. Tapi itu sebenarnya satu perancangan Nabi SAW. Nanti kita akan lihat bukti-bukti dalil-dalilnya. Kenapa? Saya katakan itu perancangan Nabi dan perancangan itu sebenarnya plan B. Plan B bagi Nabi SAW. Kalaulah Madinah tak berjaya, kota Madinah tak berjaya kan, at least ada kota yang kedua. Nanti kita akan bentangkan tentang, bahkan bukan saja Habasyah, semua perjalanan sirah Nabi. Daripada awal hingga ke akhir semuanya merancang. Nabi memilih individu, Nabi memilih apa nak cakap, bila nak cakap. Subhanallah. Dan kadang-kala pada tempat tersebut Nabi ini senyap, kita dah saksikan minggu lepas. Bagaimana awalnya Nabi ajak pakcik-pakcik Nabi, ahli keluarga Nabi. Tapi mereka membalas dengan kata-kata sinis, dengan kata sindiran. Abu Lahab suruh Nabi stop. Waktu itu Nabi tak balas. Kerana kadang-kala yang baik itu adalah untuk kita senyap dan tidak berbicara. Ini yang kadang-kala orang tak faham para jemaah. Dia ni cakap mesti saya kena berbual. Kalau tak berbual nampak macam kurang elok ataupun macam kurang pandai, kurang bijak macam itu. Mesti nak kena bual. Tapi kadang-kala Nabi SAW juga senyap. Kerana senyap itu juga merupakan satu respon. Jadi kita lihat nanti insya-Allah melalui sirah kita akan dapat. Kemudian para jemaah, kalau kita lihat juga panduan daripada ayat-ayat yang turun ketika ini adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi untuk sampaikan dakwah secara terang-terangan. Kemudian tak ada istilahnya malu-malu dalam mengajak orang kepada kebaikan. Nabi mengajak kepada kebaikan, Sayyidina Abu Bakar mengajak kepada kebaikan, bahkan kebanyakan para sahabat tatkala menerima satu kebaikan, dia tak
lindungi dirinya ataupun dia tidak simpan dekat dalam dirinya sendiri. Dia nak sebarkan kebaikan tersebut. Caranya dengan penuh berhikmah. Nabi SAW ini para jemaah rahimakumullah, kadang-kala Nabi mengajak orang, Nabi kata, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu berjaya. Kamu nak kejayaan? Ini kejayaan. Kadang-kala Nabi SAW kasih peringatan keras akan api neraka. Kamu ini beriman kepada Allah kerana aku ini merupakan satu peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala an azabin alim, akan satu azab yang amat pedih. Kadang-kala Nabi kasih ancaman dan kadang-kala Nabi SAW kasih janji baik. Wahai orang Quraisy, masuklah kamu ke dalam Islam. Kamu masuk Islam, orang Arab semua akan ikut kamu. Kerana Nabi tahu di antara mereka ni ada yang sukakan jawatan, ada yang sukakan perniagaan, ada yang sukakan harta dan sebagainya, pangkat dalam masyarakat. Jadi dakwah ni para jemaah pelbagai. Dia bukan hanya satu bentuk saja. Kamu nak terima tak terima suka hatilah, aku dah sampaikan. Tak ada. Nabi lihat kepada siapa yang ada di depan situ para jemaah. Kalau yang ada dekat depan Nabi ni anak kecil, Nabi akan berbicara sesuai dengan kadarnya. Sayyidina Ali berkata, wa khatibin nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah dengan manusia ikut kadar kemampuan akal pemikirannya. Subhanallah, kan penting kan para jemaah? Kita kalau main longgok saja, tak apa. Terima tak terima Ustaz, suka hati. Saya pernah buat dengan orang macam itu. Dia katakan ni dia nak basuh. Basuh. Terima tak terima suka hati. Saya dah sampaikan solat itu wajib. Saya cakap, Masya Allah, Pak Haji, saya tengok badan dia bertatu. Jangan cakap solat wajib. Dia ni mandi junub, dia tahu ke tak tahu. Jadi ikut kadarnya. Orang tu baru nak kembali kepada Allah, kita dah berbual tentang hukum hakam sebagai contoh. Zakat itu wajib, ini itu dan sebagainya. Jadi lihat kepada kadar kemampuan seseorang. Itu dia Sayyidina Rasul punya cara para jemaah. Nabi lihat kepada siapa ada di hadapan, kemudian Nabi berbicara dengannya ikut dengan kadar kemampuan dia, kadar kesediaannya. Para jemaah rahimakumullah, ini kisah ini telah kita kongsikan tentang bagaimana Sayyidina Rasul pergi dekat Bukit Safa, lalu Nabi menyampaikan kepada kaum Quraisy semua. Nabi panggil, wahai Bani Fihr, wahai Bani Murrah. Nabi panggil kaum-kaum, jadi siapa yang tak mampu untuk pergi, dia akan hantar wakil. Ketika itu Nabi sampaikan kepada mereka bahawa Nabi ini adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab ketika itu, beliau ini menentang Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tabban laka ya Muhammad, celakalah kamu ya Muhammad, na'udzubillah. Ali hadza jama'tana, disebabkan ini engkau mengumpulkan kami. Abu Lahab para jemaah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada kat muka surat 112. Saya dah sebut perkara ni, Allah Subhanahu wa taala dalam ramai-ramai individu yang menyakiti Nabi SAW, ada yang menyakiti jasad Nabi, ada yang menghina, ada yang buat itu, ada yang buat ini. Abu Lahab para jemaah yang Allah sebut, kenapa? Kerana dia yang first start, dia yang first memulakan. Kemudian kita lihat firman Allah, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan isterinya memikul kayu api. Subhanallah. Kenapa Allah sebut? Kenapa Allah kasih perumpamaan isterinya memikul kayu api? Apa maksud dia para jemaah? Isterinya mengapi-ngapikan. Dia mengapi-ngapikan. Suaminya mencela Nabi SAW. Ini dia. Setiap kali Nabi kalau nak sampaikan dakwah, Abu Lahab akan ada dekat tepi. Dia katakan, wahai kaum, jangan dengar ni. Ini anak saudara aku pakcik dia, aku kenal dia. Dia ni gila, jangan dengar. Maka orang akan pergi. Dan isterinya ni mengapi-ngapikan. Nama isterinya Ummu Jamil. Ummu Jamil. Ni Abu Lahab dengan isterinya sering mereka letak sampah sarap dekat depan rumah Nabi SAW. Dan Nabi tahu siapa yang buat. Nabi buka pintu, Nabi nampak sampah sarap. Nabi berkata, ayu jiwarin hadha. Ini neighbor ataupun jiran yang macam mana ini? Orang Arab ni kan hak jiran mereka jaga walaupun sebelum Islam. Ini jiran yang macam mana ni? Nanti ada kat dalam buku ni para jemaah dapat lihat bagaimana mereka merupakan, sebahagiannya merupakan muka surat 116. Bagaimana mereka ini sebahagiannya merupakan jiran daripada Sayyidina Rasul SAW. Kalau kita lihat dekat situ, Ibn Ishaq berkata, mereka yang menyakiti Rasulullah di rumah baginda termasuklah Abu Lahab, Al-Hakam ibn Al-Ash ibn Umayyah, Uqbah ibn Abi Mu'aid, Adi ibn Hamra Al-Thaqafi, ibn Ashda Al-Huzali. Mereka semua adalah jiran Nabi. Subhanallah, jiran Nabi tapi mereka menyakiti Nabi. Antaranya Abu Lahab dengan isterinya. Nabi buka pintu nampak ada sampah sarap.
Ayyu jiwarin hadha. Turun firman Allah, Allah sempurnakan surah Al-Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya memikul kayu api. Kerana dia mengapi-ngapikan. Mengapi-ngapikan. Orang suami dia cakap sedikit, orang Quraisy cakap sedikit, dia menyebar-nyebarkan. Ummu Jamil, yakni isteri Abu Lahab, Ummu Jamil, tatkala dia dengar ada ayat turun, making reference, menyebut tentang dirinya, dia marah. Dia marah. Dia marah, dia pergi ke rumah Nabi SAW. Mana Muhammad? Aku nak jumpa dia. Dia bawa dekat tangan dia batu bata para jemaah. Nak campak dekat muka Nabi. Maka orang yang ada dekat sekitar rumah Nabi kata dia ada dekat tepi Kaabah dengan kawan dia Abu Bakar Siddiq. Maka Ummu Jamil pergi dekat Kaabah para jemaah. Pergi dekat Kaabah. Dia nampak Abu Bakar Siddiq. Dia terpekik terlolong. Dia katakan, wahai Abu Bakar, mana kawan kamu? Mana Muhammad? Abu Bakar tergamam. Kerana Nabi ada dekat sebelah dia. Tapi Ummu Jamil tak nampak. Allah, Nabi ada dekat sebelah Abu Bakar Siddiq. Ummu Jamil tak nampak. Maka Ummu Jamil kata, mana? Abu Bakar senyap. Mana kawan kamu Muhammad? Demi Allah, aku dengar bahawa dia telah menghina aku. Laqad hajani, dia menghina aku. Kalau aku jumpa dia, akan aku campak, lontarkan batu bata ni dekat muka dia. Subhanallah. Maka Nabi senyap. Ketika itu Ummu Jamil kata, oh aku dengar dia buat syair. Dia gelarkan Al-Quran ni, dia tidak mengakulah Al-Quran ni adalah ayat Allah. Dia kata ni adalah syair. Oh aku dengar Muhammad buat syair tentang diri aku. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Aku pun pandailah buat syair. Maka dia melafazkan bait-bait kata syair dia. Ini menyakiti para jauh. Dia katakan muzammaman asaina. Muzammam maksudnya yang tercela. Nama Nabi apa para jemaah? Muhammad. Muhammad maknanya yang terpuji. Dia tukar nama Nabi. Muzammaman asaina. Muzammam yakni yang tercela ini kami tak nak terima. Kami bermaksiat dengan dia. Apa dia cakap kami tak nak terima. Wadinahu abaina. Dan agamanya kami reject, kami tolak. Subhanallah. Wadinahu abaina. Bait syair ni pendek, tapi Quraisy tatkala mendengar bait syair itu mereka rasa ini sedap ni bait syair ni. Apa dia buat? Dia mula sebar-sebarkan. Jadi anak-anak kecil, wanita-wanita, kaum Quraisy semua dah mula sebarkan kalimat ni. Muzammaman, muzammaman, muzammaman asaina wadinahu abaina, abaina. Maka Quraisy katakan, apa kata sekarang ini kita tukar nama dia. Instead of Muhammad, kita panggil dia Muzammam. Jadi semua kat Kota Mekah semua panggil Nabi Muzammam. InsyaAllah. Subhanallah. Siapa para jemaah? Dia panggil kekasih kita Sayyidina Rasulullah SAW. Maka para sahabat, tatkala para sahabat dengar, mereka rasa tertekan. Kerana mereka sedih. Maka Nabi kata, biarkan, da'uhum. Fa innama yashtumuna Muhammadan. Fa innama yashtumuna muzammaman. Fa ana Muhammad. Biarkan mereka. Mereka ini mencela orang yang namanya muzammam. Adapun aku adalah Muhammad. Nama aku bukan muzammam. Subhanallah. Itu dia Sayyidina Rasul SAW. Ini kita kena belajar banyak daripada sirah Nabi SAW. Kadang-kadang umat ni apabila tidak faham, itu yang berlaku kesilapan. Ya, kita mungkin tertekan, kita nampak ada gambar, orang lukis tentang Nabi. Itu bukan Nabi SAW. Itu bukan Nabi SAW. Kan? Orang itu sebut itu, orang sebut ni. Kita tahu itu bukan Sayyidina Rasul. Dan itu yang Nabi buat. Nabi kata itu, dia cela tak tahu siapa. Nama dia Muzammam. Nama aku adalah Muhammad, bukan Muzammam. Biarkan, itu perkara yang secondary. Jangan kamu fikirkan, jangan kamu risaukan. Ada benda yang lebih besar yang perlu kita fikirkan. Itu yang berlaku para jemaah rahimakumullah. Maka itu tentang surah Al-Lahab. Para jemaah rahimakumullah. Jadi kejadian ini menunjukkan kepada kita kepentingan kita memahami akhlak kenabian Sayyidina Rasul. Tatkala Abu Lahab berkata dengan Nabi SAW sedemikian, tabban laka sa'iral yaum alihada jama'tana, celakalah kamu. Satu hari ini kamu celaka. Sebab ini kamu kumpulkan aku, Nabi tak balas para jemaah. Mungkin sebahagian individu tatkala kena hina, tatkala kena cela, dengan segera dia nak balas, nak balas keburukan. Mana mampu Ustaz, dia ni cela saya tak boleh. Ada tempat respon itu baik dan ada tempat sebenarnya berdiam itu adalah lebih afdal. Lebih-lebih lagi kalau ahli keluarga para jemaah. Demi nak jaga apa? Hubungan yang erat antara ahli keluarga. Ahli keluarga ni kalau dah bermusuhan, Masya Allah, susah kan para jemaah nak perbaiki. Kadang-kala disebabkan dia terkilan, kita tak bagi, dia lambatlah kad jemputan. Mungkin benda yang untuk kita remeh, ataupun terlupa itu, terlupa ini, ataupun tercakap.
Berlaku para jemaah perbalahan sampai bertahun-tahun tak bertegur siapa, hari raya pun tak datang sebagai contoh. Jadi oleh itu Nabi SAW ini berada pada akhlak yang paling tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada pada akhlak yang paling agung. Itu akhlak Nabi SAW. Itu yang perlu untuk kita faham. Kadang-kadang orang beragama para jemaah, apabila dia tidak faham perkara ini, dia ingat kita ini beragama. Betul lah kita beragama, kita salat, umrah, haji. Masya Allah, tanda sujud, mungkin janggut. Tapi apabila cara kita berbicara, Masya Allah, kita lihat, dia ni, adakah ini akhlak Nabi SAW? Dengan sindiran, dengan teguran yang kasar, mungkin dengan cacian, tapi untuk dia ni yang hak. Ini masalah para jemaah, ini masalah apabila orang yang beragama ini tidak, agamanya hanya sekadar hukum hakam saja, tapi aspek akhlak, aspek menghayati, meneladani Nabi SAW. Sunnah itu bukan hanya sekadar baju, bukan hanya sekadar fizikal, tapi sunnah Nabi juga adalah akhlak. Sunnah Nabi juga adalah akhlak, adalah akhlak. Sebab itu banyak sangat, saya tak nak ulang dekat sini, banyak sangat hadis-hadis tentang akhlak. Nabi kasih penekanan dekat akhlak. Dekat akhlak. Orang yang paling dekat dengan aku adalah yang paling baik akhlaknya. Kan ada kan? Orang yang paling dekat dengan aku di hari akhirat kelak adalah siapa yang paling baik dengan ahli keluarganya. Subhanallah. Begitu banyak sangat hadis tentang akhlak. Para jemaah rahimakumullah. Nabi SAW ni saya sebut tadi, Nabi apabila turun saja daripada bukit itu, maka mulalah fasa yang kedua dalam dakwah. Nabi mula mengajak orang, ahli keluarga Nabi SAW juga mula mengajak orang para jemaah. Nabi menyampaikan ajaran Islam, Nabi menyampaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa penat, lelah. Di malam hari Nabi salat tahajud dan di siang hari Nabi menyampaikan. Sehingga kan Sayyidatina Khadijah kadang-kala beliau ni rasa risau terhadap suaminya. Nabi SAW menjawab, wahai Khadijah, telah lalulah masa beristirahat. Masa untuk tidur, masa istirahat dah berlalu. Kerana daripada awal risalah umur Nabi 40 tahun sampai ke akhir hayat Nabi 64 tahun. Hatta 64 tahun pun nanti kita akan lihat dekat penghujung sirah. Macam mana sewaktu Nabi sedang tenat, sedang sakit, Nabi tengah baring pun waktu itu pun Nabi merancang. Nabi mengutus tentera Zaid ibn Usamah kan. Usamah bin Zaid. Nabi mengutus tentera untuk keluar. Nabi merancang waktu itu. Tidak ada istirahat daripada awal hingga ke akhir. Kenapa para jemaah tidak ada istirahat? Kerana macam saya katakan, umur ini peluangnya hanya datang sekali saja. Sekali saja. Kalau kita ini main, ada panah, anak panah para jemaah, kita lepaskan anak panah tu daripada busur, panah tu pergi sekali para jemaah, panah tu pergi sekali. Itu satu one shot yang kita ada. Untuk kena target ataupun dia selewing, tak pergi ke target. Itu maksud umur, hayat para jemaah. Panah tu kalau dah sampai ke target, tak boleh kita kata, ya Allah berikan aku second chance. Dah tak ada para jemaah. Dia kalau dah sampai dekat target, maknanya dah habis umur kita, dah habis hayat kita. Umur ini peluang yang Allah beri hanya sekali saja. Setiap hari 24 jam, every day 24 hours. Setiap saat dalam kehidupan kita, itu berharga. Itu berharga. Peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah, peluang untuk berkorban, peluang untuk buat kebaikan, untuk buat wakaf, untuk buat itu, untuk buat ini, menyumbang untuk mendidik generasi, untuk mendidik cucu kita, anak kita. Setiap saat dan setiap detik para jemaah. Masya Allah. Itu dia. Sebab itu kita tanamkan tekad para jemaah. Orang yang cintakan Nabi, dia punya semangat, dia punya tekad juga seperti semangat dan tekadnya Nabi SAW untuk buat kebaikan. Untuk buat kebaikan, tak kisah pangkat, jawatan, tak kisah media datang ke ambil gambar. Pengiktirafan, kalau datang, Alhamdulillah. Nabi kata, kalau pengiktirafan itu datang, itu maknanya tanda baik. Bushra, Nabi kata, itu berita baik untuk orang mukmin kan. Waktu dia hidup lagi, orang tahu dia ni siapa, Masya Allah, Fulan bin Fulan. Contoh namanya Ahmad Ibrahim. Sampai sekarang kita kenal nama dia. Sebagai apa para jemaah? Penggubal perundangan amla. Pengorbanan ni sampai sekarang, Masya Allah, sampai sekarang kita terasa. Ada sebahagian orang yang buat wakaf, sampai sekarang namanya kita kenal. Tapi ada sebahagian orang lain, dia buat kebaikan, tak ada orang kenal, tak ada orang tahu. Wallahu alam. Itu tidak bererti Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahuinya. Yang paling penting buat sumbangan, buat kebaikan dan tanamkan tekad para jemaah rahimakumullah. Para jemaah rahimakumullah, Quraisy tatkala lihat bahawa Nabi ini semakin tekad, maka mereka buat kesepakatan. Ini kita tak boleh nak biarkan dia macam gini saja. Tak boleh.
Sebagai contoh Abu Jahal. Abu Jahal satu ketika para jemaah ni cerita yang menarik. Satu ketika beliau tengah jalan dengan temannya, lalu dia nampak Nabi sedang sampaikan dakwah. Lalu dia pergi dekat Nabi SAW dan dia kata kepada orang ramai, jangan kamu dengar, ni orang gila. Jangan kau dengar berita dia ni anak saudara aku, dia ni itu. Dia disebut tentang keburukan Nabi SAW. Lalu Nabi pun rasa tertekan para jemaah dan Nabi pergi. Setelah itu Abu Jahal kata dengan kawan-kawan dia, subhanallah, demi Allah, aku tahu bahawa dia ni berkata benar. Aku tahu bahawa dia al-amin. Aku tahu bahawa dia ni berkata benar. Tapi antara kaum aku, Umayyah, dengan keluarga dia, Bani Abdul Muttalib, seperti seolah-olah macam dua kuda yang berlumba. Kita kasih minuman, dia kasih makanan dekat orang haji. Kita buat ini, dia buat itu. Sekarang ini dia cakap, dia ada seorang Nabi. Macam mana daripada keluarga aku nak datangkan seorang Nabi? Allah. Jadi para jemaah, dia bukan kerana tidak percaya, tapi kadang-kala kerana kemaslahatan peribadi, kadang-kala kerana perniagaan, kadang-kala kerana harta macam Abu Lahab. Sebab itu Allah sindir, ma aghna anhu maluh. Hartanya tidak bermanfaat, kerana dia ni yang menyebabkan dia tak nak terima Nabi, kerana perniagaan dia. Ni Nabi kalau dah jadi ketua dekat Mekah, macam mana kita punya bisnes? Orang Quraisy punya bisnes, kita punya hubungan diplomatik dengan negara-negara yang lain. Kita dah bukan lagi ketua. Yang jadi ketua itu dia yang kontrol dan sebagainya. Jadi mereka ini menyakiti Nabi ini bertahap para jemaah. Yang pertama, mereka ini menyakiti ataupun mensyaki dakwah Al-Quran. Apa yang Nabi bawa? Nabi bawa Al-Quran, kita sekarang ini kena hentam Al-Quran. Itu dia. Peringkat yang kedua, mereka mengejek dan menyindir Nabi. Ini cara Nabi SAW punya mental. Kita cuba nak kasih kesan dekat dia punya jiwa. Yang ketiga, kita menyakiti jasad beliau. Ahli keluarganya, sahabatnya, ahli keluarganya yang kita sakiti. Nanti kita akan lihat apa yang mereka buat para jemaah. Kemudian menyakiti jasad Nabi SAW. Kemudian yang terakhir sekali, yang kelima, mereka cuba nak membunuh Nabi SAW. Kita pergi satu persatu para jemaah. Ini tentunya kisah-kisah ini bukan senang untuk kita lalui ataupun bukan senang untuk kita hayati para jemaah. Kerana mereka menyakiti insan yang amat kita cintai. Dan Sayyidina Rasul SAW melalui segala perkara ini untuk siapa para jemaah? Untuk kita para jemaah. Disebabkan Nabi melalui segala perkara ini, sekarang ini Masya Allah kita berada kat dalam masjid yang penuh gah ni. Sekarang ini ada di antara kita yang namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Fatimah. Sekarang ini kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu mendirikan salat, kita tahu membaca Al-Fatihah disebabkan segala yang dilalui oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, tanpa penat lelah, tanpa Nabi SAW ini berputus asa, bahkan yang paling penting para jemaah, tanpa ada rasa kesal sekalipun. Itu yang paling penting. Ada orang tatkala kena uji, dia mula rasa kesal kan, kenapa kan? Dia salahkan takdir, salahkan Allah, salahkan itu dan salahkan ini. Bukan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa mereka buat? Yang pertama para jemaah, mereka mengesyaki dakwah Nabi. Nabi bawa apa? Nabi bawa Al-Quran. Kita hentam Al-Quran. Jadi apa mereka buat? Ada yang katakan kita cuba buat cerita lah. Kita tengok Quran ni bahasa dia dekat penghujung ni macam ada rhyme. Macam ada persamaan, macam bunyi pantun kat hujung ni. Maka kita buat kesimpulan, Al-Quran ini adalah syair. Tapi kita kalau baca syair Arab dengan baca Al-Quran, Al-Quran ini luar biasa. Luar biasa gaya bahasa dia. Saya berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada para jemaah peluang untuk belajar bahasa Arab. Kerana kalau kita faham bahasa Arab, lalu kita faham Al-Quran tu, kita buka Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fih, dan kita baca para jemaah, dia punya rasa luar biasa. Luar biasa. Daripada kita baca terjemahan. Terjemahan macam mana hebat sekalipun gaya bahasa dia, terjemahan English ke Melayu ke, tak dapat nak capture, tak dapat nak tangkap keindahan bahasa Al-Quran. Fahamlah. Ini percayalah, ini datang daripada orang yang, daripada saya yang dulu langsung tak tahu bahasa Arab. Langsung tak. Saya dulu ada kisah para jemaah dekat madrasah. Saya punya kelas dekat madrasah ni kelas yang paling, boleh kita kata paling malas lah. Selalu ustaz masuk kelas kena hukum kerana malas nak bahasa Arab ni, kena banyak hafal. Kena banyak hafal dia punya grammar, kena hafal tata bahasa, kena hafal susah. Nahwu saraf. Jadi kelas kita dah sepakat dah, ini tak payah hafal sudah.
Siapa hafal, siapa kalau mula nak step-step rajin, ni memang nanti kena bully. Jadi semua satu kelas tak hafal. Satu ustaz masuk kena hukum. Kalau nampak para jemaah nampak orang kena hukum, itu kelas saya lah, confirm. Semua dah tak nak hafal. Tapi ustaz pun dah give up. Dia katakan kamu semua ni tak nak ke macam ustaz. Kalau baca Al-Quran, terus faham. Maka kawan saya satu ni yang terlebih pandai, dia katakan ustaz, buat apa nak faham Al-Quran? Kita ada terjemahan. Ketika itu ustaz kata subhanallah, gaya bahasa Al-Quran tak mampu untuk kamu faham. Kalau kamu lihat kepada terjemahan macam mana hebat sekalipun, tak boleh nak tangkap keindahan Al-Quran. Dan itu benar para jemaah. Tatkala saya mula faham bahasa Arab, kemudian kita baca ayat-ayat suci Al-Quran para jemaah, Masya Allah, dia punya rasa luar biasa. Gaya bahasa yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih begitu indah sekali, subhanallah, luar biasa. Jadi memahami Al-Quran itu sebahagian daripada tuntutan agama lah kan. Kita kena berusaha untuk memahami Al-Quran. Tak mampu untuk kita faham bahasa Al-Quran, terjemahan, at least itu sekurang-kurangnya. Buka terjemahan, kita tahu maksudnya apa. Itu yang paling penting. Tapi ada sebahagian daripada masyarakat kita yang tertipu. Benda yang tak perlu para jemaah, benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tak wajibkan, maka dia jadikan itu sebagai apa? Sebagai ini tumpuan saya. Saya ada orang pernah jumpa saya, Ustaz lihat ayat ini, apa maksudnya? Adakah maksud lain hakikat sana? Ini dah isu para jemaah. Apakah maksud alif lam mim? Saya katakan ulama tafsir katakan alif lam mim adalah Allahu a'lamu bimuradih. Allah lebih mengetahui apa maksudnya, kita tak tahu. Macam Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf, kita tak tahu, kita serahkan kepada Allah. Dan kita tahu ada makna di sebalik ayat-ayat itu, tapi kita tidak tahu, Nabi pun tak sebut. Tapi dia kata, tidak Ustaz, ilmu Ustaz tak cukup. Alif lam mim, alif itu Allah. Lam itu lamnya Jibril, kan Jibril, lam, ujungnya lam. Mim tu mim Muhammad. Saya cakap, dari mana awak dapat ni? Cakap, Ustaz baca sirah. Jibril dekat gua tu kan dia peluk Nabi begitu kuat. Dia peluk Nabi, apa cerita pula? Dia peluk Nabi begitu kuat sampai lamnya Jibril sambung dengan mim Muhammad. Subhanallah. Ini benda tak perlu para jemaah. Ini yang Allah tak tuntut. Esok dekat akhirat pun Allah tak tanya. Benda-benda yang pelik bin ajaib. Jadi kita nak faham Al-Quran, nak faham sunnah Nabi, ikut panduan Al-Quran, ikut panduan Nabi SAW. Kita berusaha untuk memahami maksudnya apa. Al-Quran ni macam buku panduan. Kita kalau beli perkakas, beli TV, beli washing machine, kan ada guidebook para jemaah, ada guidebook kan dekat tepi tu. Kita buka buku panduan tu, ni masukkan plug macam ini. Kamu nak washing machine ni tahan lama, ada filternya, masukkan air, masuk sabun. Kita akan simpan buku tu. Kerana buku tu sebagai panduan untuk kita. Lagi-lagi kalau alat itu alat yang mahal kan para jemaah, mesti kena ada guidebook. Kalau orang tak nak ikut guidebook tu terus dia buang, dia pakai kepala otak dia sendiri sebagai contoh. Dia masukkan sabun dulu, tak payah pakai air lah Ustaz, air ni tak penting sebagai contoh. Kita on aja terus, cukup hari bulan, habis, rosak, jahanam. Al-Quran itu panduannya, tujuannya. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu kitab yang tidak ada keraguan padanya, tak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa, petunjuk untuk kita. Tapi sekarang Quraisy lain pula. Dia katakan, Muhammad ini kekuatannya Al-Quran. Orang dengar saja Al-Quran, boleh terpaut hatinya. Ini orang Arab para jemaah, dia punya gaya bahasa Arab tinggi, dia dah dengar syair-syair. Dia tahu apa itu syair dan apa yang bukan syair. Bila dia dengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia rasa pelik, ini Alhamdu, Alif Lam Ha Mim Dal. Ini bahasa Arab. Bahasa kita macam kita, A, B, C, D, alfabet. Kita dah biasa dengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik. Kenapa pelik sangat gaya bahasa dia? Ini bukan syair. Kenapa indah sangat? Sampai ada yang memeluki agama Islam disebabkan keindahan gaya bahasa Al-Quran. Itu luar biasanya. Jadi mereka katakan, kita panggil Al-Quran ini sebagai syair saja. Ataupun kita katakan ia adalah sihir. Ataupun tak boleh sangat. Apa kita buat? Siapa yang nak dengar Al-Quran, kita kata ini sihir Muhammad. Maka kamu jangan dengar. Ada yang sampai tutup telinga. Dia lalu depan rumah Nabi, dia tahu Nabi ini solat malam, dia akan tutup telinga dia para jemaah. Kerana tak nak dengar Al-Quran. Luar biasa ke tak luar biasa para jemaah Al-Quran ni? Luar biasa. Luar biasa. Ada Quraisy dia hantar seorang daripada temannya namanya Nadir ibn Haris.
Nadir ibn Haris, beliau ni apa dia buat para jemaah? Nadir ni dia dulu sebelum Nabi SAW diutuskan oleh Allah, dia ni peniaga, dia sering pergi dekat Parsi, pergi dekat kota Yaman. Dia banyak belajar tentang kisah-kisah raja terdahulu. Ini kisah-kisah dongeng lah kira, kisah-kisah dongeng, kisah khurafat, pelik bin ajaib. Dia katakan, ni Muhammad dia datangkan dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada kisah-kisah, aku pun ada cerita lah. Jadi aku pun ada kisah-kisah lah. Jadi apabila Nabi sedang sampaikan Al-Quran, maka Nadir diri dekat sebelah sana, Nadir kata, sini orang ramai. Dia nak sampaikan cerita, nak sampaikan Al-Quran, aku pun ada cerita-cerita. Maka dia sampaikan kisah-kisah Raja Parsi, kisah yang pelik bin ajaib, kisah tentang itu dan kisah tentang ini. Jadi itu di antara strategi mereka para jemaah. Kita lihat Al-Quran, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Furqan, wa qala alladhina kafaru inna hadha illa ifkun iftarahu wa 'anahu 'alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Mereka katakan, orang yang tidak beriman ni dia katakan, inna hadha, sesungguhnya Quran ini adalah cerita-cerita dongeng saja. Wa 'anahu 'alaihi qaumun akharun, ada kaum lain yang mengajarkan kepada mereka. Nadir katakan, lihat aku ini bawa kisah Raja Parsi. Aku dengar sewaktu aku pergi dekat negeri Parsi itu. Sama juga dengan Muhammad. Dia bawa Al-Quran, dia sampaikan cerita-cerita. Ini sebenarnya yang bantu dia. Ada kaum lain, ada kaum foreign. Ini kisah ni tak ada kat kota, maka kamu jangan percaya dia lah. Macam mana aku boleh bawa kisah daripada Parsi, dia pun boleh buat kisah juga. Sedemikian rupa. Jadi waqalu asatirul awwalin iktatabaha. Ini Al-Quran ni hanya kisah-kisah terdahulu. Ada orang yang menuliskannya bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahap yang pertama apa para jemaah rahimakumullah? Meragui keabsahan dan kesahihan Al-Quran. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, mereka mula para jemaah rahimakumullah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam saya katakan tadi, Abu Lahab kerja dia setiap pagi, dia akan keluar rumah tengok Nabi pergi dekat mana. Maka dia akan bawa Sayyidina Rasul SAW, dia akan ikut Nabi SAW. Dia akan katakan, ni kamu jangan percaya. Ini anak saudara aku lebih tahu. Aku ni pakcik dia, ahli keluarga dia. Daripada kecil aku nampak dia. Dan dia ni adalah orang yang pembohong ke, pendusta ke, dia ni adalah orang yang gila ke, jangan percaya dan sebagainya. Kemudian para jemaah rahimakumullah, setelah berapa bulan, musim haji dah nak dekat datang. Lagi berapa bulan dah, ni depan ni musim haji. Musim haji apa yang berlaku? Jemaah semua akan turun dekat kota Mekah. Maka Quraisy dah mula takut dah, ni sekarang ni macam mana ni, subhanallah. Ini dah dekat dah musim haji. Ini kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sambung lagi semula dakwaan dia, dia sebarkan lagi berita-berita ini, apa nanti akan berlaku? Lebih ramai orang dengar Al-Quran. Orang dah ramai dengar, ramai juga nanti yang terkesan. Maka apa mereka buat? Mereka buat mesyuarat tergempar para jemaah. Mesyuarat tergempar. Dia panggil beberapa orang Quraisy, antaranya Al-Walid ibn Mughirah. Dia katakan, okey, sekarang ni Quraisy, kita nak buat apa ni tentang Muhammad? What shall we do? Kita nak cakap dia ni apa ni? Maka mereka kata, apa kata kita anggap dia gila? Maka ada orang jawab, dia bukan gila. Kalau kita tahu bahawa dia ni bukan gila. Daripada kecil dia dengan kita tahu dia ni bukan gila. Dia ni waras orangnya. Kemudian Al-Walid berkata, ini bukan gila kerana Al-Walid ni siapa para jemaah? Kalau kita ingat nama dia, Al-Walid. Dia ni adalah ayah kepada Khalid ibn Al-Walid. Jadi walaupun ayahnya tak beriman, tapi anaknya beriman. Jadi Al-Walid ni memang pemimpin Quraisy. Al-Walid ibn Mughirah kata, aku tahu bahawa Muhammad, dan engkau pun tahu bahawa Muhammad ni bukanlah gila. Kemudian Quraisy katakan, kita anggap bahawa dia ni adalah ahli sihir. Maka Al-Walid menjawab, subhanallah, dia ni bukan sihir. Apa yang dia nyatakan, sesungguhnya perkataan dia ada kemanisan. Wa innaha lahalawah, subhanallah. Sesungguhnya Al-Quran ini ada kemanisannya. Aku tak tahu apa dia. Ada kemanisan Al-Quran. Dan ianya terus tinggi dan tak akan ada yang lebih tinggi daripada gaya bahasa Al-Quran. Jadi maknanya dia cakap apa ni para jemaah? Al-Walid berkata gaya bahasa Al-Quran itu adalah gaya bahasa yang tertinggi. Tak ada yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Quraisy sebelum ni kita ingat kita punya bahasa kita baguslah. Kita boleh buat syair kita pun indah, cantik dan sebagainya. Tapi Al-Quran lebih tinggi. Dan tak ada yang mampu untuk excel, untuk exceed Al-Quran.
Maka Al-Walid kata, maka aku tak boleh nak cakap apa-apa. Melainkan dia adalah yang paling, dia adalah satu kebatilan. Dan yang paling dekat kita boleh sebut adalah Muhammad ini adalah pensihir. Kerana melalui ajakan dia, melalui dakwah dia, dia telah memisahkan antara suami dengan isteri, antara anak dengan ibu dengan bapanya. Maka kita anggap dia sebagai pensihir. Dan semua Quraisy ketika itu sepakat, okey, ini musim haji yang datang, orang kalau tanya, kita semua sepakat, tak boleh nak cakap benda lain, kita cakap dia ni adalah tukang sihir. Subhanallah. Turun firman Allah dalam surah Al-Mudassir. Para jemaah perhatikan ayat ini. Dharni wa man, ini ayat ini turun tentang Al-Walid. Dharni wa man khalaqatu wahida. Allah kata, biarkan aku bertindak terhadap orang itu. Yang dulunya aku ciptakan dia satu je. Kita semua ni satu para jemaah. Kita lahir kat muka bumi tak ada isteri, tak ada anak. Allah jadikan kita satu. Setelah itu Allah kurniakan isteri, Allah kurniakan anak, Allah kurniakan cucu, berkembang biak, perniagaan. Allah kata dulu aku ciptakan dia satu. Waja'altu lahu malan mamduda. Aku berikan kepadanya harta yang banyak. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang ramai yang selalu dengannya. Kemudian Allah sebut di antaranya innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan. Ni Al-Walid ni memikir. Ini nak cakap Muhammad ni apa? Bukan gila, bukan itu, bukan. Dia kena fikir banyak-banyak. Apa aku nak tetapkan dia? Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia memikirkan lalu dia menetapkan. Fakutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia. Macam mana dia boleh tetapkan macam itu? Kemudian Allah sebut, kemudian dia memikirkan, kemudian dia berpaling daripada kebenaran. Kemudian dia, ini yang saya nak sebut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran. Kenapa dia berpaling dari kebenaran para jemaah? Kerana dia tahu, dia cakap tadi, Al-Quran ini ada kemanisan. Gaya bahasa dia tinggi. Tak ada gaya bahasa yang lebih tinggi daripada Al-Quran. Semakin aku dengar, dia tahu benda itu benar. Tapi apa dia buat? Dia U-turn, dia berpaling. Ini penting para jemaah. Yang hak tu tetap yang hak. Kita kalau tahu satu perkara itu benar, jangan disebabkan kemaslahatan peribadi, jangan disebabkan perniagaan, jangan disebabkan pangkat dan jawatan, jangan disebabkan kerana anak kita nak sokong, ahli keluarga yang nak sokong, maka kita buat U-turn, kita tutup sebelah mata, tak apalah, subhanallah. Sedangkan kita tahu itu perkara yang hak. Ini Al-Walid ni Allah Subhanahu wa taala tegur. Allah kata kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri, lalu dia berkata Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari. Tengok, dia dah tahu Al-Quran ini benar, lalu dia berpaling. Jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Mudassir ayat 11 hingga ke ayat 26. Ada satu lagi kisah para jemaah saya nak kongsikan sebelum kita akhiri. Ini kisah ni tentang Utbah ibn Rabi'ah. Utbah ibn Rabi'ah, dia ni seorang pembesar Quraisy. Dia bertemu dengan Quraisy, dia katakan, wahai Quraisy, izinkan aku untuk bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku akan menawarkan kepadanya beberapa tawaran. Nak cuba buat negotiation. Ni musim haji tak lama lagi ni. Kan kita negotiate lah, kita cuba dengar dia, izinkan aku untuk bertemu dengan dia. Maka kaum Quraisy katakan, silakan Utbah, kamu cuba. Maka Utbah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utbah katakan, ya Muhammad, apa yang kau nak ni? Sekiranya engkau ingin harta, akan aku kumpulkan semua harta-harta dekat Quraisy, aku berikan kepada engkau, engkau menjadi insan yang paling kaya dekat kota Mekah. Wahai anak saudaraku, kamu adalah sebahagian daripada kami, dan kami tahu kedudukan kamu di antara kami. Dan sekiranya kamu ini inginkan kehormatan dan kemuliaan, kami akan berikan kepada kamu kehormatan dan kemuliaan. Kami berikan kepada kamu jawatan, kamu menjadi orang yang paling tinggi darjatnya di sisi kami. Sekiranya kamu ingin menjadi raja, kami melantik kamu menjadi raja. Sekiranya anda tidak sanggup nak melawan jin yang merasuk diri anda, kalau anda ni terkena sihir, terkena rasuk, nyatakan kepada aku, akan kami lantik, kami panggil tabib yang paling mahir untuk merawat diri anda. Maka setelah itu Rasulullah berkata kepada Utbah, wahai Utbah, kamu dah selesai kamu punya offer. Maka Utbah kata sudah. Maka Nabi berkata, sekarang ni dengarlah daripada aku. Nabi membaca daripada surah Fussilat para jemaah. Para jemaah perhatikan firman Allah, Hamim, diturunkan
Al-Quran ini daripada Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang telah dijelaskan ayat-ayatnya Al-Quran dalam bahasa Arab bagi kaum yang mengetahui. Allah kata ini Quran ini bahasa Arab. Kamu yang tahu. Macam mana kamu boleh cakap ini sihir? Kamu faham bahasa Arab ini. Kitab yang membawa berita gembira dan membawakan peringatan. Ada berita gembira, ada peringatan. Bukan saja peringatan neraka. Tidak, ada berita gembira juga dekat dalamnya. Tapi kebanyakan mereka berpaling dan mereka tidak mahu mendengarnya. Mereka berkata, hati kami tertutup bagi apa yang kamu serukan kepada kami. Kami tak nak dengar lah ya Muhammad. Dan telinga kami pun tersumbat rapat. Dan antara kami dengan kamu ada dinding pemisah. Jadi Utbah dengar Nabi baca ayat Fusilat. Kemudian Nabi sampai dekat satu ayat yang bermaksud, katakanlah ya Muhammad, jika mereka berpaling, maka katakanlah, kalian telah aku peringatkan mengenai datangnya petir, yakni datangnya azab seperti petir yang menghancurkan kaum Ad dan Samud dahulu. Jadi surah Fusilat ayat pertama hingga ke ayat 13. Nabi sampai dekat ayat 13, Utbah pergi dekat Nabi, dia tutup mulut Nabi, dia kata cukup ya Muhammad, cukup ya Muhammad. Takut para jemaah. Utbah pergi dekat kaum Quraisy, Utbah katakan, wahai Quraisy, aku mendengar satu perkataan yang tidak pernah aku dengar sebelum ini. Demi Allah, perkataan ini bukan syair. Apa yang Muhammad katakan ini bukanlah sihir. Dia bukanlah juga mantra-mantra dukun. Wahai Quraisy, taatilah aku, dengarlah aku punya cakap ni. Biarkan Muhammad dengan apa yang dia bawa. Kalau dia berjaya, sesungguhnya kejayaan itu adalah kejayaan kamu. Kalau apa yang Muhammad bawa ini terjadi kepada bangsa Arab, maka dia boleh membebaskan kamu. Kamu yang menjadi ketua sekarang ni. Kalau Muhammad berkuasa ke atas bangsa Arab, maka kekuasaannya adalah kekuasaan kamu. Kemuliaannya adalah kemuliaan kamu. Maka Quraisy, Masya Allah. Jadi Utbah dia dah realize. Dia katakan, biarkan Nabi apa yang dia bawa. Kalau dia berjaya, kamu pun berjaya. Maka Quraisy berkata, wahai Utbah, demi Allah, Muhammad telah menyihir kamu. Kamu ni dah terkena dia punya sihir. Jadi para jemaah rahimakumullah, ini merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi, untuk para sahabat. Tapi ini membuktikan kepada kita satu pengajaran yang penting. Macam mana para jemaah, orang zaman dulu, walaupun mereka ini tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tapi apabila mereka mendengar Al-Quran, Al-Quran itu boleh memberi kesan terhadap diri mereka. Persoalannya adalah bagaimana Ramadan yang mendatang ini para jemaah, kita cubalah para jemaah, kita mengorak langkah untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai teman kita. Mungkin kita, Masya Allah bagus saya cakap, bukan saya kata tak bagus, bagus Alhamdulillah. Mungkin kita ini selalunya berusaha untuk mengkhatamkan Al-Quran, 30 juz Ramadan, itu bagus. Bagus. Tapi kita pertingkatkan, apa kata satu juz saja, surah Al-Baqarah tu ataupun juz Amma tu, kita cuba habiskan dia punya terjemahan. Apa maksud amma yatasaalun? Kadang-kadang terjemahan pun tak cukup. Saya pun sendiri, bila baca Al-Quran, kadang-kadang saya kena buka kitab tafsir. Apa maksudnya amma yatasaalun? Apa maksud tafsirnya? Masya Allah. Jadi Ramadan dah habis, satu juz saya dah faham Ustaz maksud dia apa. Daripada awal Al-Baqarah sampai habis surah Al-Baqarah juz yang pertama. Jadi ada peningkatan di situ. Macam mana Al-Quran ini mampu untuk memberi kesan terhadap diri kita. Bukan saja kita baca, tapi kita baca dan kita memahami. Ini pentingnya. Afala yatadabbarun Al-Quran. Ini peringatan daripada Allah. Allah kata, apakah kamu ini tidak berusaha untuk menghayati Al-Quran? Allah cakap, am ala qulubin aqfaluha, adalah kerana dekat hati ini ada lock, Allah cakap, ada kunci-kunci, terkunci ke hati kamu sampai tak tergerak nak menghayati Al-Quran. Jadi insya-Allah kita jadikan Ramadan ini para jemaah, kita dah siap dekat rumah kita satu Quran yang khusus, kita dah siap kitab terjemahan mungkin. Sekarang ni masya-Allah para jemaah, senang sangat kita nak download buku kan, buku tafsir. Download buku tafsir oleh ulama muktabar, Ibn Kathir, ulama-ulama tafsir muktabar lah para jemaah, itu bagus untuk kita baca. Tafsir Quraisy Shihab ditulis oleh ulama zaman sekarang pun bagus juga, senang juga untuk kita baca, mudah untuk kita baca. Kita tekad ni satu juz at least. Saya nak faham, saya nak cuba menghayati, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita daripada golongan ahli Al-Quran. Mereka yang menghidupkan Al-Quran, mereka yang mengikuti Al-Quran. Kerana Al-Quran ni di antara soalan yang malaikat tanya esok adalah man imamuk, siapakah imam kamu?
orang mukmin akan menjawab Al-Quran adalah imam saya, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita taufik serta inayah, dan semoga Allah kurniakan bagi kita umur yang panjang para jemaah sehingga dapat kita bertemu dengan Ramadan, dapat kita menghabiskan dengan sambutan bulan Ramadan, dan semoga bulan Ramadan ini Allah menerima segala amal ibadah, segala puasa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan bagi kita Ramadan ini Ramadan yang terbaik, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah, kita akhiri dengan membaca selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.